Hello, my name is Abdul Hai. I am from Syria. I am studying at Jasmine Asham School. I like to eat potato. When you big, what do you want to be? Be a fireman. The Sheikh. So what does the sheikh do? من أذان and إقامة. Kewujudan Jasmine Asham ini adalah pada tahun 2016. Okay. Jasmine Asham ini ditubuhkan pada 2016 oleh Ketua Pegawai Operasi Malaysia for Syria iaitu Encik Syahrir Azfar bin Saleh. Dan Jasmine Asham sehingga kini telah berpindah sebanyak 3 kali. Pada awal asal penubuhannya, Jasmine Asham terletak di Wangsa Maju. Kemudian berikutan daripada penambahan bilangan pelajar menyebabkan Jasmine Asham terpaksa berpindah ke premis yang lebih besar, dan Jasmine Asham berpindah pada tahun 2017. Jasmine Asham telah berpindah ke Setiawangsa, dan sekarang ni Jasmine Asham telah berpindah kali ketiga di premis yang lebih besar yang terletak di Kemensah Haig Kuala Lumpur. Exam. This is good for exam. It's good for the exam. Yeah, easy. So it's good for exam. Very easy when she. Pada tahun 2015 itu, waktu itu sudah pun ada Jasmine Asham. Cumanya dia diuruskan oleh seorang brother Syria. Dan ketika itu walaupun sudah ada di Wangsa Maju, tapi kita tidak tahu sejauh mana perkembangan dia, dan kita tidak nampak progres dia lah. Kadang-kadang ada kelas, kadang-kadang tak ada kelas. Jadi kita rasa waktu itu sayanglah kerana pelarian Syria sudah pun mula datang dan membentuk komuniti yang agak banyak juga di sekitar Lembah Kelang waktu itu, tapi tiada satu pun sekolah yang ada yang cater isu pelarian Syria ini. Jadi atas dasar itu kami bersetuju untuk orang kata masuk dalam bahagian pendidikan anak-anak pelarian Syria ini. Jasmine Asham ini adalah pusat dikategorikan sebagai pusat bimbingan alternatif. Pusat bimbingan alternatif Jasmine Asham. Dan pusat bimbingan alternatif Jasmine Asham ini berdaftar di bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, di bawah United Nations. Jika hendak dikatakan ataupun tentang cabaran penubuhan Jasmine Asham ini sendiri, ada banyak. Salah satunya adalah dari segi penetapan silibus itu sendiri. Di Malaysia, kurikulum yang digunakan di Malaysia hanyalah kurikulum bahasa Melayu. Jadi latar belakang anak-anak pelarian ini berbeza dengan latar belakang anak-anak yang berada di Malaysia. Jadi di situ pihak kami menerima menghadapi cabaran yang besar untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan anak-anak pelarian ini. Dalam masa yang sama, kami kena memastikan bahawa anak-anak pelarian Syria ini datang di Jasmine Asham tu bukan hanya belajar semata-mata, tetapi kami juga bertanggungjawab untuk memastikan yang anak-anak pelarian yang belajar di Jasmine Asham juga turut boleh bersama kanak-kanak yang lain untuk belajar ke peringkat yang lebih tinggi. Bila kita sebut tentang bidang pendidikan ni, dia ada dua benda yang penting yang kita perlu kena pasti ataupun kita putuskan dahulu sebelum kita pergi lebih dalam. Satu tentang modul, yang kedua tentang tim. So tentang modul, waktu itu kami dalam keadaan masih membuat penyelidikan juga waktu itu, sama ada mahu
membawa modul yang ada di Malaysia, yang mana akhirnya anak-anak itu akan ambil SPM ataupun modul lain. Dan waktu itu kita memang berjumpa dengan rakan kita di NGO lain yang fokus kepada isu Rohingya, sekolah Rohingya. Sekolah pelarian Rohingya waktu itu memang bawa SPM, tapi isunya waktu itu adalah anak-anak pelarian Syria ini jika mahu ambil SPM, mereka perlu belajar bahasa Melayu dulu, perlu mahir dengan bahasa Melayu. Jadi bila kita melihat keadaan anak-anak pelarian Syria ini yang datang kepada kita, agak sukarlah untuk kita memaksa mereka mahir dengan bahasa Melayu. Dan waktu itulah kita pergi kepada pilihan yang kedua, iaitu untuk pergi ke IGCSE. Jadi kami ambil masa yang agak lama untuk mencari silibus yang sesuai, sama ada untuk menggunakan silibus Syria itu sendiri ataupun silibus Malaysia ataupun silibus antarabangsa. Jadi apa yang terbaik untuk mereka adalah dengan kami telah menetapkan bahawa silibus international, iaitu silibus IGCSE merupakan silibus yang sesuai untuk anak-anak pelarian Syria ini, untuk memastikan mereka menduduki peperiksaan IGCSE dan seterusnya mereka layak untuk melanjutkan pelajaran mereka ke peringkat yang lebih tinggi. What's the time, Jerry? I have a karate lesson at 3 o'clock. It's 2:30. Can I see it now? Well, do you like it? Value of the story. Do not play tricks on your friend. So selain daripada cabaran untuk menentukan silibus, kami juga menghadapi cabaran macam mana untuk mengharmonikan dua budaya yang berbeza. Budaya culture sebagai seorang Arab, dan cikgu-cikgunya juga merupakan kebanyakannya adalah orang-orang Malaysia, orang-orang lokal. Di situ juga wujud cabaran yang amat besar untuk kami. Pertama dari segi bahasa. Bahasa yang digunakan oleh anak-anak ataupun pelajar-pelajar Syria ini adalah bahasa Arab. Pada waktu itu bahasa Inggeris mereka berada pada tahap yang sangat lemah. Dan dalam masa yang sama, guru-guru yang menjadi pendidik kepada anak pelarian Syria ini tidak mempunyai asas bahasa Arab yang kuat. Jadi di situ kami juga mengambil masa yang lama untuk membuat kelas persediaan belajar bahasa Inggeris selama 6 bulan untuk memastikan yang anak-anak pelarian Syria ini boleh berinteraksi dalam bahasa Inggeris dengan baik dan seterusnya dapat melalui fasa pembelajaran yang lebih efektif. The difference between Syria and Malaysia it's big because we are as usual we talk in the Syria Arabic, we talk with a friend. Here is in living Malaysia is difficult. Also, if you want to go outside, if you don't speak English, you cannot talk with the others, you cannot do anything in the life. So you have to speak English. Bila mereka berada di satu negara yang asing dengan ibu bapa yang ada masalah kewangan, kita tahu di Malaysia ni refugee memang sukar untuk bekerja kan, dan keadaan keluarga yang rata-rata yang kami pergi memang kalau kita jumpa pelarian Syria waktu tu mak ayah mereka semua muka berkerut, nak jumpa muka yang senyum tu susah. So anak-anak benda tu beri kesan kepada emosi anak-anak. Jadi waktu itu sekolah adalah satu tempat mereka datang untuk jumpa kawan-kawan dan bergembira. Jadi kita boleh lihat waktu tu yang paling ketara anak-anak datang sekolah happy dan dibalik dengan happy. Itu yang kita rasa itu dah cukup puas untuk kita lah waktu itu.
faktor ataupun perkara utama yang perlu ada dalam sekolah adalah hubungan. Macam mana peranan saya sebagai pengetua untuk menjaga hubungan di antara parent, ibu bapa dengan pihak sekolah, dengan guru-guru, hubungan guru-guru dengan pelajar, okey. Dan hubungan antara ketiga-tiga ini sangat penting untuk memastikan yang Jasmine Asyam ni akan terus naik dan naik. Jika salah satu daripada tiga golongan ini ada masalah, contohnya masalah pada guru, Jasmine Asyam akan ada masalah. Jika ada masalah pada student pun sama, jika ada masalah dari segi kepercayaan daripada mak bapak pun tiada. Jadi benda tu kalau tak dijaga, Jasmine Asyam akan hancur. Okay, saya sebagai seorang pengetua sangat-sangat menitik beratkan menjaga hubungan, macam mana kita nak jaga hubungan antara guru, pihak sekolah dengan emosi, dengan pelajar dan juga dengan mak bapak. So, tanggungjawab bukan satu tanggungjawab yang mudah. Okay, sebagai seorang pengetua, kita nak kena jaga hati banyak pihak. Hati guru, hati pelajar dan hati mak bapak. Jadi, benda tu adalah satu tugas yang sangat berat lah. Okay. Sebentar tadi baru saja terjadi satu letupan di mana sebuah kapal terbang telah menghancurkan sekolah. Ratusan pelajar sekolah di dalam sekolah ini. Allahu Akbar, kita masih lagi berusaha untuk melihat apa yang terjadi dalam sekolah. الطيران جاي مدنية تاولة ورا الطيران. أنا بشار الله يغفره. شهرات الحمد لله. ايوه بس طلع لا لا شوي. Kita kini berada di Sekolah Ain Jalut yang telah diserang oleh Tentera Rejim Bashar Assad dengan 2 buah roket pada 30 Mei 2014. Yang ketika itu kita anak-anak Syria ini yang berada di sekolah ini sedang menantikan tim bantuan kemanusiaan Malaysia National Force Syria dan juga MAPIM untuk hadir merasmikan ataupun bersama-sama dengan mereka membuka sebuah galeri lukisan yang telah dilukis oleh mereka dan ada di antara lukisan tersebut berkaitan dengan terima kasih Malaysia, bendera Malaysia dan sebagainya, hanya untuk meraihkan nak menyampaikan rasa terima kasih mereka kepada rakyat Malaysia yang banyak membantu. Namun begitu, subhanallah, 15 minit sebelum tim bantuan kemanusiaan Malaysia dan juga MAPIM tiba ke sekolah ini, iaitu tepat pada pukul 9 pagi, sebuah roket telah dijatuhkan dan memang disasarkan tepat daripada galeri di sekolah ini. Dan kemudian 15 minit berikutnya roket kedua turut dijatuhkan dan hasilnya menyebabkan lebih 15 orang kanak-kanak syahid dan juga 5 orang daripada guru-guru yang sedang menanti ketibaan kami juga turut syahid. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil.
rakyat-rakyat Malaysia melihat kesengsaraan yang berlaku di Syria, khususnya yang sekitar Lembah Kelang ni sangat-sangat membantu memberikan sokongan dan bantuan dan sumbangan kepada Sekolah Jasmine Asyam. Antara sumbangan ataupun sokongan yang diberikan adalah sokongan dari segi tenaga. Mereka turut juga datang ke sekolah sebagai sukarelawan, membantu cikgu-cikgu untuk bersama-sama mendidik anak-anak pelarian yang berada di Jasmine Asyam. Dan juga rakyat-rakyat Malaysia juga turut datang ke sekolah memberi sumbangan-sumbangan makanan dan juga sumbangan wang tunai untuk memastikan bahawa Sekolah Jasmine Asyam ini bukannya hanya sebagai sekolah biasa yang tidak mampu memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak pelarian Syria. Dari segi dana waktu itu banyaknya kita serahkan kepada Malaysia Lifeline untuk urus dan buat kempen. Sekolah memang tidak menguruskan secara langsung kutipan dana lah ataupun sebarang kempen. Kerana waktu itu guru-guru memang kita minta untuk fokus kepada modul dan juga pengurusan pelajar. Jadi kita sangat berterima kasih kepada Malaysia Lifeline kerana banyak menguruskan dana pengurusan Sekolah Jasmine. Walaupun Sekolah Jasmine Asyam ni bukanlah sekolah yang digambarkan seperti sekolah-sekolah yang lain, tetapi peranan dan tanggungjawab yang diberikan oleh Jasmine Asyam untuk mendidik anak-anak pelarian Syria ini sangat besar. Dan buktinya dengan sokongan daripada masyarakat, sokongan daripada cikgu-cikgu, sokongan daripada NGO dan orang-orang sekeliling tu membuktikan bahawa Jasmine Asyam juga mampu untuk melahirkan pelajar cemerlang. Dan pada waktu ini seramai 5 orang pelajar Jasmine Asyam telah berjaya melanjutkan pengajian di peringkat tinggi. Salah satunya batch yang pertama, Marwan, sekarang ni belajar di universiti di Turki mengambil jurusan kejuruteraan. Yang kedua Batul mengambil jurusan medical di China. Dan sekarang ni batch tahun 2021, 3 orang pelajar, 2 orang pelajar sedang melanjutkan pengajian dalam bidang foundation dalam engineering di IUWM, International University Malaya Wales. Dan seorang lagi pelajar, Ruba Said, sedang melanjutkan pengajian A-level di salah sebuah kolej di Kuala Lumpur. Alhamdulillah, tiap kali Kak Miriam baca ataupun melintas di media sosial berita tentang Jasmine Asyam, rasa cukup berbangga dan juga cukup bersyukur dan dalam masa yang sama sangat berterima kasih lah kepada tim Jasmine Asyam yang ada sekarang. Terutama sekali dengan Sir Hasrul lah, dia daripada tahun pertama dia bawa tugas tu menggantikan Kak Mija sehingga ke hari ini. Dan sebenarnya Jasmine Asyam banyak berkembang di bawah jasa bakti dia lah sebenarnya, Sir Hasrul, dan juga ada juga guru-guru yang lama lah yang masih kekal setia sehingga sekarang. Daripada jauh Kak Mija rasa sangat gembira kerana kita dapat lihat hasil usaha guru-guru mampu memberi jaminan pendidikan yang bagus kepada anak-anak ini. Usaha ini akan terus berkekalan walaupun memang kita memang sangat mengharapkan krisis Syria berhenti sepenuhnya dan rakyatnya boleh pulang semula ke Syria dengan rasa aman. So harapan saya kepada Sekolah Jasmine Asyam, saya mengharapkan Sekolah Jasmine Asyam ni akan terus naik, terus mampu untuk melahirkan pelajar-pelajar yang hebat, dan juga mampu untuk melahirkan pelajar-pelajar bukan saja hebat dari segi akademik tetapi hebat dari segi akademik dan agama. Dan mereka juga perlu ingat bahawa sumbangan yang diberikan oleh masyarakat Malaysia kepada mereka ini bukanlah hanya sumbangan semata-mata. Sumbangan yang mereka dapat, sumbangan yang mereka terima daripada rakyat Malaysia ini, mereka harus
menjalankan tanggungjawab mereka untuk memastikan rakyat mereka ataupun belia-belia, okey, belia-belia Syria itu sendiri, okey, bangun, okey, membina semula generasi mereka dan membina semula bangsa mereka. Okay, seperti yang anda tahu, Syria pada waktu ini dari segi tahap pendidikan mereka 10 tahun terkebelakang. Okay. Jadi bilangan kanak-kanak remaja yang buta huruf tu terus meningkat. Okay. Generasi Syria yang ada pada waktu sekarang makin lama makin pupus. Okay. Jadi itu adalah peringatan ataupun ucapan yang saya selalu ingat, sering saya sebut kepada pelajar-pelajar saya bahawa kamu ni adalah pelajar yang sangat beruntung berada di sini. Okey. Jika nak dibandingkan dengan pelajar-pelajar ataupun kawan-kawan kamu yang lain yang tiada rezeki untuk pergi ke sekolah, yang terpaksa bekerja membantu mak ayah, okey, yang terpaksa berkorban untuk keluarga. Tetapi kamu ni Allah dah pilih untuk letakkan kamu di Jasmine Asyam untuk belajar, menimba ilmu di Jasmine Asyam. Ada sebab. Okey, kamu kena duduk di Jasmine Asyam, kena belajar di Jasmine Asyam. Okey, tujuannya adalah apabila kamu sudah keluar, habis belajar di Jasmine Asyam, kamu kena give back to the community. Mereka kena beri balik kepada masyarakat, khususnya kepada rakyat ataupun bangsa mereka itu sendiri.